Macam mana makcik tahu yang saya punya isteri ni nak makan kacang rebus? Waktu ni suami ni dia macam rasa hairan lah sebenarnya. Aku tahulah. Siapa di kat sini tentu nak makan kacang rebus aku. Makcik tu terus ketawa kecil dah waktu tu. Kacang rebus aku sedap. Sesuai orang mengandung macam isteri kamu tu. Dan makcik ni ketawa lagi tau. Okey. Makcik, saya beli 2 ya. Dan suami tu terus bagi duit ringgit Malaysia RM10 waktu tu. Tiba-tiba makcik tu bersuara tau. Aku tak mahu duit kau lah. Aku nak isteri kau makan kacang rebus aku. Dan makcik tu punya suara makin lama makin menyeramkan tau. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Semua kisah-kisah yang saya akan sampaikan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya janganlah terlampau takzub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan sampaikan kisah highway ataupun lebuh raya. Kita terus dengan kisah lebuh raya lagi ya. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk kisah yang pertama, untuk kisah kali ni lah, tak ada pertama, kedua, ketiga. Untuk kisah yang kali ni, kita akan pergi dekat satu hentian lebuh raya yang dikatakan sangat angker dekat lebuh raya utara selatan. Kita terus dengan kisah dia ya. Kita semua kena ingat bukan semua sesuatu pengalaman itu dapat dirasai oleh semua kita. Dan pengalaman apa pun, kalau kita ambil iktibar daripadanya dengan sempurna, ianya akan memberi satu pengajaran yang berguna untuk kita. Sudah banyak cerita sebenarnya yang menyeramkan tentang lebuh raya utara selatan ni. Daripada seorang kepada seorang, kisah seram ni disampaikan, diceritakan, berbagai-bagai kisah yang pernah kita semua dengar. Sehinggalah kadang-kadang kita sendiri masing-masing ni takut nak melalui lebuh raya ni seorang diri. Pernahlah seketika tu saya duduk, ini bukan saya ni, cerita ni, pencerita ni cerita Pernah satu ketika tu saya duduk minum dekat sebuah gerai. Terdengarlah seorang pelanggan kat gerai tersebut ni menceritakan kisah seram yang dialaminya dekat lebuh raya tersebut. Khusyuknya saya mendengar kisah yang dicerita pada kawan dia tu waktu tu, dan ini adalah kisah dia. Minggu lepas, saya nak balik ke Padang Serai, Kulim. Korang tahulah, saya ni mana ada kereta. Saya ubah sebab dalam cerita ni dia gunakan perkataan aku je lah. Sebab bersembang dengan kawan nampak lagi mesra kan. Tapi untuk tontonan umum, saya tukarkan daripada aku tu kepada saya biar nampak lebih manis, lebih manja kata dia. Baik, kita terus dengan kisah dia. Jadi saya pun redah lah naik motor AX5 saya ni untuk balik ke kampung. Kebas punggung kata dia. Tak payah cakap lah. Of course lah, jalan lama, jalan jauh kan. Dan berapa kali berhenti pun saya dah tak ingat dah. Bayangkan daripada rumah saya dekat Kajang ni, cantik je cuaca tau. Sebab tu saya bertolak lepas asar. Tenang je perjalanan walaupun berapa kali dah berhenti. Tak tahulah pula, boleh pula hujan ni turun secara tiba-tiba. Dan saya waktu ni pun terus lagi meneruskan perjalanan. Sebab hujan masih renyai-renyai waktu ni kan. So dalam kepala saya masa tu teringatlah macam-macam kisah, macam-macam cerita. Ada orang cakap jangan berhenti dekat RNR ni. Tapi RNR ni tempat dia saya rahsiakan. Tak nak cakap kat mana. Untuk menjaga sensitiviti kan? Ataupun orang yang berniaga-niaga kat situ takut kesian mereka nanti kan. Kita teruskan kisah dia. Saya ingat sangat-sangat pesanan yang saya pernah dengar tu. Perjalanan saya teruskan.
Dan hujan renyai-renyai dah mula rasa sedikit lebat dah waktu tu. Dan jam kat tangan ni saya tengok tahu. Waktu tu dah pukul 9.30 malam. Dan di sepanjang jalan waktu tu gelap gelita. Cuma saya tumpang cerah dengan lampu kenderaan yang lalu dekat lebuh raya tu. Kalau nak harapkan lampu daripada motor saya, alahai, cukup-cukup nak nampak bulu hidung je. Kan tak terang lah maksudnya kan. Hujan makin lebat tau. Dan mata saya ni dah mula sampai dah tak nampak jalan dah waktu tu. Dan hujan lebat ni mulalah menyucuk-nyucuk kulit muka ni. Pedih yang amat kan. Pedih sangat kulit muka saya waktu tu dengan kulit tangan saya. Dan saya ni dah tak boleh tahan dah waktu tu. Tengah saya duduk kalut-kalut fikir kat mana lah nak berhenti ni kan. Tiba-tiba saya ternampak kawasan R&R. Wow, kat situ ramai nampaknya orang kan. Ramai orang berhenti kat situ. Alhamdulillah. Jadinya saya pun masuk ke perhentian rehat tu. Carilah tempat parking kat situ. Tengah rehat-rehat dan keringkan baju saya dekat situ. Dekat sebuah pondok dekat hentian rehat tu, datang seorang pakcik ni tau. Dia naik motor. Terus berhenti dekat depan saya waktu tu. Saya nampak dia ni datang daripada arah lebuh raya tau. Mungkinlah pada dalam hati saya, mungkinlah pakcik ni nak berteduh juga kan, hujan waktu tu kan. Tiba-tiba pakcik tu berhenti dan terus dia sound saya tau. Dia kata macam mana? Dek, jangan duduk lama sangat kau kat sini tau. Dan lepas pakcik tu sampaikan pesanan macam tu, dia terus pecut. Perah motor dia terus jalan balik semula tau. Jadinya, saya pun pelik lah dengan pakcik tu. Dah kenapa pakcik ni kan? Pesan-pesan macam tu nak sound-sound orang, lepas tu terus belah kan? Lain macam pakcik ni kan? Jadinya, saya pun terus kering-kering baju apa semua kan? Keluarkan tuala, lap-lap sikit. Mana boleh biar lebih kurang lah kan? Janganlah tak adalah kering sangat kan? Dan tengok jam waktu tu, dah pukul 10.35 malam tau. Dan hujan waktu tu makin lebat. Dan perut saya waktu tu dah lapar sangat-sangat tau. Dekat setengah jam lah saya kesejukan kat situ kan. Merekod dia punya sejuk. Memang sejuk menggigil-gigil lah. Dan waktu ni tiba-tiba hujan dah mula reda. Dah start rintik-rintik je hujan. Jadinya saya pun bersiap-siap lah. Kemas-kemas apa yang patut masukkan dalam beg semula. Terus nak keluar daripada hentian rehat tu. Boleh pula waktu nak keluar tu, ternampaklah ada satu gerai burger dekat bawah tiang lampu yang menyala malap sangat-sangat tau. Jadinya saya terus menghala motor ke arah gerai burger tersebut. Peniaga tak ada kat sini tau. Jadinya saya pun tunggulah kejap. Tunggu. 5 minit tunggu, peniaga masih belum sampai lagi kat gerai tu. Lalulah sebuah bas ekspres tau. Daripada jauh bas tu dah bagi lampu tinggi, lampu high beam. Lepas tu dia horn 2-3 kali juga. Waktu ni saya rasa pelik juga tau. Kenapa dengan bas ni? Dan saya tunggu lagi. Tunggu. Dah 15 minit tunggu. Lori pula lalu. Bagi lampu tinggi dan horn lagi sekali. Macam bas tadi tau. Pelik. Bayangkan ya. Dekat 20 minit lah saya tunggu kat situ. Dengan sejuknya, dengan laparnya lagi kan. Saya tak nampak siapa-siapa pun. Tiba-tiba saya terdengar satu suara yang macam giggling, macam ketawa dekat atas pokok tu. Dekat dengan tiang lampu tau. Dia macam macam tu lah agaknya kan. Bila saya dongak ke atas pokok tu, ada satu kelibat makcik tua tengah mencangkung sambil bersuara. Dia cakap macam mana tau? Kamu nak beli burger makcik ke? Dengan suara yang menyeramkan sambil dia macam ketawa-ketawa macam tu. Saya apa lagi dah meremang waktu tu, terus pecut motor dan keluar daripada hentian rehat tu. Dan bila saya toleh ke belakang, kat situ tak ada apa-apa pun. Gelap semuanya tau. Rupanya saya dah tersinggah dekat hentian rehat yang berpuaka ni dekat Lebuh Raya Utara Selatan. Patutlah kan pakcik tu suruh saya cepat-cepat keluar dari situ. Lori dan bas ekspres yang awal-awal tadi tu dah bagi lampu tinggi, dah bunyikan horn untuk nak warning saya. Tapi apa yang diorang nampak, saya tak tahulah waktu tu. Cuma berwaspadalah bila lalu dekat situ. Okay guys, dan ini adalah kisah pembukaan kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah ni? Okey tak? Jadinya memang saya cerita kali ni saya tak boleh nak cerita sebab dia ada cerita kat sini kat mana. Tapi tak boleh. Saya tak berani nak ceritakan, nanti kan ada orang kecam pula kan kat mana. Tak boleh kan? Okey, jadi ini adalah kisah pembukaan. Kita terus dengan kisah yang kedua.
Okey, untuk kisah yang kedua ni, kita terus dengan kisah dia. Saya pernah dengar cerita ada suami isteri terkena dekat hantian rehat tu juga. Dan cerita dia macam ni tau. Baru lagi kisah suami isteri ni berlaku tau. Tak silap saya minggu lepas. Diorang daripada Rawang nak balik ke kampung si isteri ni dekat si Taiping, Perak. Memang suami isteri ni tak pernah pun balik ke Taiping pada waktu malam. Daripada zaman diorang bercinta, bertunang sampailah dah berkahwin sekarang ni. Kalau balik ke Taiping ni, mesti balik waktu siang subuh awal pagi. Dan si isteri ni suka balik selepas solat subuh tau. Jadinya pada malam kejadian itulah, mereka tak dapat nak bertolak lepas subuh tu tau. Sebab si suami ni ada urusan penting yang tak dapat nak dielakkan. Okey, nak balik keesokan harinya memang tak boleh sebab si suaminya ada kerja ataupun ada urusan kerja di Johor Bahru lah. Dan tujuan nak balik ke kampung ni pun sebab nak hantar si isteri ni untuk duduk dekat kampung. Sebabnya waktu tu si isteri pun tengah mengandung 5 bulan. Jadinya si suami ni pun risaukanlah keselamatan si isteri sebab dia kena berada dekat Johor selama sebulan macam tu. Jadinya pada hari Sabtu 2 minggu lepas maghrib ni, mereka bertolak daripada Rawang tau. Dan perjalanan mereka ni pada mulanya memang lancar. Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Alhamdulillah, semuanya cantik. Okey. Dan masing-masing berdoa lah akan selamat sampai ke kampung. Orang kata jodoh maut sememangnya telah ditentukan oleh Allah SWT. Jadinya kita sebagai manusia hanya mampu merancang untuk yang terbaik. Jadi lepas sahaja Tanjung Malim, hujan mula rintik-rintik kecil. Dan si isteri waktu ni sudah lama pun dibuai mimpi. Dan si suami ni teruslah memandu dalam kelajuan 90 km sejam. Maklum sajalah, si isteri ni mengandung kat sebelah. Kandungan yang pula adalah anak yang pertama. Jadinya rasa tu memang sangat berhati-hatilah dalam pemanduan dia. Dan perjalanan mereka makin jauh meninggalkan Rawang tau. Makin jauh perjalanan, makin lebat pula hujan menyimbah bumi ketika itu. Dan lebuh raya utara selatan makin kelam. Tambahan pula waktu tu gelap dan hujan lebat. Dan si suami pun dah tak dapat nak memandu dengan kelajuan 90 km sejam lagi. Dan kereta mereka waktu ini berada di lorong sebelah kiri. Dan perjalanan makin jauh dan hujan semakin lebat. Tiba-tiba si isteri terjaga. Dia pun bertanya, "Kita kat mana ni bang?" kata dia. "Jauh lagi sayang, tidurlah dulu." "Laparlah bang." Okey. Sayang tidur dulu. Nanti sampai dekat kawasan rehat, kat depan tu nanti abang kejutkan sayang, kata suami dia. Dan perjalanan pun diteruskan. Kereta ni terpaksa dipandu perlahan waktu tu. Kerana dalam keadaan hujan lebat dengan isteri yang sebelah sangat mengandung kan. Dan suami ni pun bawa kereta perlahan sangat. 50 km sejam tau. Dan hujan lebat teramat-amat sangat waktu tu. Dan pandangan ke hadapan ni memang jadi kelam sangat-sangat. Dan si suami ni memang tak dapat nak baca papan tanda dekat simpang dekat tepi jalan tu. Dan dah tak tahu dah dekat mana mereka berada sekarang ni. Jadinya lebih kurang dalam setengah jam si suami ni memandu. Tiba-tiba si suami ni ternampak cahaya lampu terang benderang tau. Dan waktu ni si suami dah mula rasa lega dah. Sebab dah nampak hentian rehat kat tepi tu. Dia pun memperlahankan sikit kelajuan kereta dia untuk masuk ke kawasan rehat tu. Orang punyalah ramai masa tu. Dan tempat letak kenderaan ni penuh. Dan bila kereta dia ni perlahan dia bergerak tau, mencari tempat letak kereta yang kosong kat situ, ada kenderaan yang tidak berhenti dekat kawasan rehat tu membunyikan horn tau berkali-kali sambil memberikan lampu tinggi. Bukan sebuah kenderaan saja tau, tetapi berbuah-buah kenderaan buat benda yang sama. Lori, bas, ekspres, kereta, semua buat benda yang sama ni sambil memecut laju tau. Dan akhirnya si isteri bersuara, Situ bang. Situ ada kosong tu. Sayang dah bangun." Dan si suami ni teruslah masuk ke petak yang kosong tadi. Jadi ni dengan perasaan yang gembira lah. Si isteri tu pun, "Alhamdulillah bang. Bang, kat situ ada orang jual kacang rebus lah dekat bawah pokok tu. Tak payah abang redah hujan pergi ke medan selera." Lah ada. Okey. Nanti abang keluar pergi beli kat situ Dan waktu ni si suami ni meraba-raba tangan ke belakang cushion kat bawah tu nak mencari payung. Tiba-tiba si isteri ni macam hairan tau. Bang. Tengok makcik tu bang.
Kenapa? Makcik tu datang ke arah kita lah bang. Siap bawa 2 bungkus kacang rebus tu. Tu bang, cuba abang tengok. Si suami cari payung ni tak jumpa-jumpa, terus pusing kepala dia dan melihat ke arah yang isteri dia tunjuk. Jadinya dia pun meninjau-ninjau mencari makcik yang isteri dia maksudkan tu. Tapi dia tak nampak tau. Bang, abang cari apa ni? Si isteri tu pun bertanya. Mana makcik tu? Kata tadi ada makcik. Dan si suami tu tercari-cari. Tu, si isteri menangkap ataupun si isteri tu menunjuk ke arah tingkap sebelah suami dia. Dan bila si suami ni berpaling ke arah tingkap sebelah kanan dia tu, dia terperanjat tau. Apabila tiba-tiba terpancullah wajah seorang makcik yang dah agak tua memegang 2 bungkus kacang rebus. Tengah mengetuk cermin tingkap kereta. Dengan senyuman yang menyeramkan tau. Dan setelah cermin tingkap kereta ni diturunkan, dengar suara makcik tu ketawa kecil. Lagi menyeramkan. Dia macam waktu tu kan si suami bertanya, kenapa makcik? Isteri kamu nak makan kacang rebus aku kan? Hujan-hujan ni dia lapar tu. Macam mana makcik tahu yang saya punya isteri ni nak makan kacang rebus? Waktu ni suami ni dia macam rasa hairan lah sebenarnya. Aku tahulah. Siapa di kat sini tentu nak makan kacang rebus aku. Makcik tu terus ketawa kecil dah waktu tu. Kacang rebus aku sedap. Sesuai orang mengandung macam isteri kamu tu. Dan makcik ni ketawa lagi tau. Okey. Makcik, saya beli 2 ya. Dan suami tu terus bagi duit ringgit Malaysia, RM10 waktu tu. Tiba-tiba makcik tu bersuara tau. Aku tak mahu duit kau lah. Aku nak isteri kau makan kacang rebus aku. Dan makcik tu punya suara makin lama makin menyeramkan tau. Tiba-tiba ada sebuah kereta ni berhenti mengejut sebelah tu, dekat sebelah kereta pasangan ni. Dan seorang pakcik keluarkan kepala dia daripada kereta tersebut sambil bersuara macam kelang kabut waktu tu kan. Kau keluar daripada kawasan ni cepat. Keluar cepat. Dan campak bungkusan tu. Cepat, kau jangan bawa bungkusan tu. Dan cepat keluar daripada kawasan ni. Terus pakcik tu masuk dalam kereta dia balik. Terus pecut kereta dia kan. Meninggalkan hentian rehat tersebut waktu tu. Dan suami tu pun teruslah campak bungkusan kacang yang ada dekat tangan dia tu tadi. Dan masa si suami nak tutup tingkap kereta ni, ada dengar tau bunyi tangisan dekat atas pokok tu. Tangisan orang tua yang terisak-isak tau. Perlahan si suami mengundurkan kereta keluar daripada petak letak kereta tersebut. Dan paling memeranjatkan kedua suami isteri itulah ialah keadaan pada mulanya tadi yang mereka nampakkan meriah dengan orang dan macam ada pesta. Penuh parking kereta dengan banyaknya orang meniaga dekat kawasan tu kan. Tiba-tiba tak ada langsung sebiji pun kereta, sebiji pun lampu, tak ada langsung. Hakikatnya, kawasan rehat tersebut kosong. Cuma ada 5 batang tiang lampu yang menyala suram je. Dan hanya kereta mereka saja yang ada dekat situ. Jadinya si suami pun terus memencut kereta keluar daripada kawasan rehat lebuh raya tersebut. Sayup-sayup terdengar suara tangisan sambil merayu. Makanlah kacang aku. Makanlah kacang rebus aku. Kacang rebus aku sedap. Dalam kereta ni, suami isteri tu dah menggigil ketakutan tau. Dan si isteri ni menangis ketakutan sambil ditenteramkan oleh si suami. Dan si suami ni terus memencut kereta meredah hujan malam tu yang semakin lama semakin lebat. Dalam hati mereka waktu tu, cepat-cepat nak sampai ke Taiping. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua dekat lebuh raya pada kali ini. Macam mana? Masih lagi dekat RNR ni kan? Kisah dia okey tak? Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, kita sambung dengan kisah yang ketiga. Seronok dengar kisah 2 orang abang yang dari tadi bercerita waktu ni kan.
Saya tak sedar tau, waktu tu hari sudah dekat nak senja tau. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka ni bertanya pula pada saya. Kau di mana ni? Macam mana boleh ikut jalan kampung ni? Lebuh raya kan ada. Tak nak lah saya bang. Macam-macam cerita saya dengar bang. Seram naik motor sorang-sorang kat lebuh raya tu bang. Saya ni daripada Damansara. Nak balik kampung dekat Selama Kedah. Saja ikut jalan kampung ni. Nak tengok-tengok kampung orang. Daripada mana kamu dengar kisah-kisah seram lebuh raya ni? Kawan saya pernah kena lah bang. Kat hentian tu lah. Dan cerita dia macam ni. Kisah ni terjadi dekat kawan saya. Waktu tu 3 bulan lepas lah lebih kurang. Dan masa tu dia dapat satu panggilan daripada kampungnya dekat Sungai Petani. Dan keluarganya ni dekat kampung ni minta dia supaya balik kampung dengan segera. Yang katanya waktu tu nenek dia sakit tenat tau masa tu. Dan memanglah masa tu kelang kabut dia ni sangat-sangat. Dan dalam fikirannya cuma ingatkan nenek dia saja. Dan saya ingat lagi pada malam tu, balik daripada kerja, dia terus bersiap-siap sambil tengah menangis-nangis lah waktu tu. Mungkin sedih sangat kerana nenek dia sakit ataupun tenat waktu tu kan. Puaslah saya nak tenangkan dia masa tu. Dan dalam teresak-esak tu jugalah, dia bertolak malam tu juga untuk balik ke kampung. Dan waktu tu, jam dah pukul 10.15 malam. Dan ini kisahnya di atas Lebuh Raya Utara Selatan yang diceritakan olehnya kepada saya. Lepas saja dia bertolak daripada rumah malam tu. Dan fikiran dia waktu tu memang berkecamuk. Dan risaunya pada nenek dia tu memang dah tak dapat dikawal dah. Dan sampai di hentian rehat Sungai Buloh, dia berehat sebentar untuk nak tenangkan fikiran dia. Dan jam masa tu dah pukul 11 lebih malam tau. Perlahan je perjalanan ni diteruskan. Motor RZ yang dipandunya pada masa tu hanya berkelajuan 90 km sejam je dibawa waktu tu. Dan kenderaan pun tak banyak tau masa tu. Cuma sesekali RZ dia ni dipotong oleh kenderaan yang laju di sebelah lorong kanan. Dan macam biasalah, dan sepanjang perjalanan dekat Lebuh Raya ni memang teramat gelap tanpa diterangi lampu jalan. Dan perasaan dia masa tu dah bercampur aduk dah. Risau ada pada nenek dia pun, letih pun ada sebab baru balik kerja. Dan perasaan yang belum pernah dia rasa sebelum tu, iaitu perasaan seram tau. Tak tahulah kenapa masa tu dia tiba-tiba jadi macam meremang tau. Tapi sebelum ni, sudah lama pun digunakan jalan Lebuh Raya ni, Utara Selatan ni untuk pergi ke sana pergi sini kan. Tapi tak pernah pula dia rasa bulu roma dia ni terpacak tiba-tiba tau. Dan makin jauh perjalanan dia meninggalkan Damansara tu, makin tak tentu arah perasaan dia tau. Dan perjalanan dia pada malam tu cukup menyeramkan tau. Dia ni semacam tiba-tiba berada dekat alam lain tau. Tapi makin jauh dia menghala ke utara, makin jauh dia rasa dari dunia sebenar. Lebuh Raya tiba-tiba jadi sunyi sangat tau. Sebiji kenderaan pun tak nampak lalu dekat Lebuh Raya. Dan sebiji kenderaan pun tidak kelihatan masa tu. Cuaca betul-betul sejuk waktu tu. Kiri kanan Lebuh Raya pada masa tu macam dikelilingi dengan kabus yang sangat-sangat tebal. Keadaan macam biasa, gelap. Tapi bila dia tengok ke arah hadapan, daripada ekor matanya, kiri dan kanan ni dapat perasaan tau. Macam ada kabus putih yang menyeliputi dekat kiri kanan jalan tu. Dan dia tengok jam kat tangan waktu tu. Dan jarum jam tangan dia tu dah tak bergerak tau. Semua dia dah nampak macam lain macam dah. Dah macam ada dekat dimensi lain tau waktu tu. Dan keadaan sepanjang Lebuh Raya masa tu sunyi, sepi. Tak tahulah waktu tu pukul berapa dan di mana kawasan dia ni berada waktu tu. Tiba-tiba angin lembut tau meniup dekat kiri kanan telinga dia. Walaupun waktu tu sebenarnya dia pakai helmet. Macam mana pula secara logiknya boleh ada rasa macam ada angin bergempus dekat telinga dia. Macam ada orang yang meniup tau kat telinga dia. Tiba-tiba dia teringat pesan emak dia. Kalau ada terasa sesuatu yang meniup angin lembut ke arah telinga kamu, waspadalah. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang kamu ingat. Kata mak dia lah. Sebab ada benda dah suka kat kamu waktu. Tapi kawan saya ni macam tak tahulah ataupun tak mahu fikir yang bukan-bukan waktu tu. Sebabnya perjalanan ni masih jauh lagi. Terasa makin jauh perjalanan dia. Tapi pada masa tu, dia macam berada dekat tempat yang sama tau. Berpusing-pusing dekat tempat yang sama. Dan RX dia ni tu terus dipecut.
Namun, meter motornya tetap pada kelajuan 70 kilometer sejam. Perlahan-lahan mulut dia ni terkumat kamit membaca Al-Fatihah dan terus membaca Al-Fatihah ni berkali-kali. Tiba-tiba bunyi petir yang kuat kat belakang dia ni. Dan sekejap selepas bunyi petir tu, ada benda melintas ke hadapan dia tau. Dan RX-Z yang dibandunya ni mula terasa laju. Dan daripada jauh di belakangnya terdengar sayup-sayup suara menjerit dan merayu-rayu. Aku mahu kamu. Aku mahu mendampingi kamu. Macam tu lah lebih kurang kan. Sayup-sayup suara tu merintih dalam logat Jawa macam tu. Dan kawan saya ni terus pecut motor RX-Z dia dan suasana waktu tu kembali menjadi seperti biasa. Barulah waktu tu nampaklah kenderaan lalu ke utara dan ke selatan. Dan badan dia dah waktu ni dah terlalu letih lah sebab baru balik kerja pun semua terus shoot balik ke kampung kan. Memang dah flat sangat lah. Dan dia dah tak pedulilah di hentian rehat mana dia nak singgah waktu tu. Dan dia ni pun berhentilah dekat sebuah pondok yang ada di dalam kawasan hentian rehat tu. Sebab waktu tu dah terlalu letih dan sampai kan dia ni dah tak boleh berfikir panjang dah. Terus dia pun baring dekat bawah pondok tersebut tanpa tengok kiri dan kanan. Apa yang sempat dia tengok pada masa tu ialah jam dekat tangan dia. Dah pukul 2.15 pagi tau. Lepas tu dia dah tak sedar dah dan sebabnya dia dah terlena. Sebab cuaca pada masa tu nak hujan lah dan sejuk dengan cuaca angin malam waktu tu kan. Di langit pula masa tu nampaklah cahaya petir entah daripada mana berdentum lah waktu tu. Sesekali dia ni terjagalah sebab digigit nyamuk. Sebabnya terlalu letih lah sangat mata dia sekali lagi nak terlena ni. Tapi tiba-tiba dia dengar. Abang. 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 Abang dari mana? Abang nak ke mana ni? Dan waktu bila kawan saya dengar macam tu, dia terus terbangun tau. Kerana terkejut dengan suara tu. Dia cari-cari suara tu datang dari mana. Saya ada kat sebelah abang ni. Dan kawan saya ni sekali lagi terkejut sambil mengurut dada dia ni yang masih terasa macam kedebung waktu tu kan. Kamu dari mana ni? Nak apa dengan aku? Dan kawan saya ni bertanyalah dengan sedikit marah waktu tu. Dan perempuan tu terus tersenyum manis dengan berkebaya lama dia tu. Abang sorang-sorang kan? Saya nak teman abang boleh? Tak payahlah, tak payah. Pergi. Kau pergi dari tempat ni. Kau pergi teman orang lain lah. Aku nak tidur. Dan kawan saya ni terus baring dan tak pedulikan perempuan tu lagi. Abang tak suka saya ke? Kawan saya terus cuba memejamkan mata. Dan dia tidak terfikir yang bukan-bukan lagi waktu tu. Dan dia tak nak peduli dah pada perempuan tu. Takut nanti kalau tiba-tiba kena bedal dengan suami perempuan tu ke, tunang ke, ataupun teman lelaki perempuan tu kan dah jadi lagi masalah lain, betul tak? Dan bila dah yakin yang perempuan tu dah beredar daripada situ, kawan saya ni pun terus buka mata. Dan alangkah peliknya dia pada masa tu. Keadaan yang tadinya nampak lebuh raya, nampak lampu-lampu apa semua kan. Langit yang suram nak hujan apa semua dia nampak. Tiba-tiba sekarang ni dah jadi gelap gelita. Gelap habis. Gelap segelap-gelapnya. Dan dia waktu tu masih berada dekat pondok tersebut. Tapi dekat sekeliling pondok tersebut gelap gelita tau. Tak nampak apa-apa. Dan waktu ni dia dah mula rasa, ada benda yang tak kena ni kan. Dengan perempuan tadi itulah kan. Jadinya dia pun terus nekat dan redah kegelapan tu. Makin dia redah, barulah yang dia ni dapat tahu yang gelap itu adalah kerana ditutup oleh rambut yang sangat-sangat panjang tau. Dan bau helaian rambut tu yang diselak dia tu waktu nak keluar daripada kegelapan tu amat-amat meloyakan. Sampailah dia ni berjaya keluar daripada kepungan rambut tu. Dan bila sampai dekat motor dia ni, dia mendongak ke atas bumbung pondok tersebut. Bayangkan perempuan tadi ni tepuk-tepuk tangan sambil mencangkung ke atas bumbung pondok tersebut ni. Perempuan itu cukup menyeramkan sambil ketawa-ketawa kecil dan bersuara, "Saya suka kamu. Saya suka kamu," dalam logat Jawa macam tu. Dan kawan saya terus memecut motor dia ni meninggalkan hentian rehat yang menyeramkan tu.
Tapi suara tu macam terus mengikut dia. Sampailah dia singgah di stesen minyak untuk solat subuh. Dan lepas subuh, dia isi minyak motor dan teruskan perjalanan ke kampung. Dan sejak daripada itulah, dia tak berani lagi untuk memandu ataupun menunggang motosikal seorang di Lebuh Raya Utara Selatan pada waktu malam. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Seram juga Okey. Jadinya kita terus dengan kisah yang terakhir untuk kali ini. Okey, untuk kisah yang terakhir dan kisah yang keempat lah. Kisah yang terakhir untuk kali ini, kita terus dengan kisah dia. Kamu nak tahu tak kisah hentian rehat yang menyeramkan tu? Tiba-tiba pakcik gerai tu bersuara. Mungkinlah dia dah dengar kisah yang kami ceritakan tadi. Kami berempat waktu tu teruslah mengangguk-nganggukkan kepala. Dan pakcik gerai tu pun terus tersenyum dan duduk dekat sebelah saya waktu tu. Dan dia ni mula bercerita sambil menyedut rokok dekat bibir dia waktu tu. Dan kemudian dia pun hembus asap rokok tu. Berkepul-kepul kata kau kan. Okey. Ramai yang tak tahu kisah di sebalik seram dekat perhentian RNR tu. Ada kisah yang cukup menyayat hati sebenarnya. Cuma penduduk kampung berdekatan yang tahu kisah sebenar. Dan berita yang keluar kat surat khabar pun tak tulis dengan teliti. Dulu, hentian rehat tu cukup ramai orang singgah sebenarnya. Sehinggalah ramai yang terkena gangguan makcik jual burger dan kacang rebus tu. Dan juga gangguan perempuan cantik berbaju kebaya. Macam-macam lagi lah gangguan yang orang kena dekat hentian tu. Tapi hentian rehat tu masih lagi digunakan pada waktu siang untuk menghilangkan ngantuk. Cuma malam bagi yang tahu mereka tak akan berhenti dekat hentian rehat tu. Cuma lori-lori besar berhenti rehat kat situ. Itu pun 4-5 biji sekali berhenti. Tak berani kalau dia seorang-seorang. Sebenarnya makcik dan perempuan kebaya tu adalah dua beranak sebenarnya. Mereka ni mati dibunuh dan pakcik sangat-sangat kenal dengan mereka ni. Sebab sama-sama meniaga dekat dewan ataupun sama-sama meniaga di medan selera hentian tersebut. Dan pakcik meniaga nasi ayam, mereka meniaga burger dan kacang rebus. Si anak tu dah berkahwin, anak perempuan tu lah, budak perempuan tu. Tapi sayangnya, si suami kaki judi dan kaki dadah. Bahaya okey. Hari-hari datang, orang datang kedai minta duit, minta itu, minta ini, macam-macam lah. Dan sampai kan pakcik lah yang selalu menghalang perbuatan si suami anak tu. Entah macam manalah, pada satu hari tu, keluarlah perkataan cerai daripada mulut si suami ni. Ramai pelanggan tau masa tu. Dan semua berhenti makan dan minum. Tengokkan si suami tu mengamuk-ngamuk kat kedai tu. Dan memang kecoh sangatlah pada waktu tu. Dan lepas dia daripada peristiwa hari itulah, dah tak nampak lagi kelibat si suami ni datang ke kedai untuk minta-minta duit lagi. Dan mereka tenang je lah meniaga waktu tu kan. Alhamdulillah. Tapi ketenangan mereka ni tak lama. Kegembiraan mereka waktu ni tak lama. 3 bulan kemudian, pakcik selalu nampak tau 3 orang lelaki, kadang-kadang sampai 5 orang lelaki datang ke kedai mereka ni. Lelaki yang sama tau. Dan waktu ni pakcik dah mula syak sesuatu. Tanya mereka, tapi makcik tu macam tak nak bagi tahu. Dan lepas beberapa hari itulah, pakcik tengok kedai mereka ni ditutup. Berminggu-minggu lah kedai mereka ni ditutup. Dan beberapa hari kemudian, pekerja mencuci ataupun pekerja cleaner terjumpa mayat 2 beranak tu dekat belakang hentian rehat tersebut. Dan patutlah sebelum tu ramai pelanggan dah mengungut katanya bau busuk lah dekat toilet lah apa benda kan. Jadinya akhirnya dapatlah kami semua ni tahu yang 2 beranak malang tu mati dibunuh oleh kuncu-kuncu alung ni. Sebab tak dapat bayaran hutang yang dipinjam oleh suami si anak ni. Jadi suami si anak ni dah lari dah. Hilang dah entah ke mana. Dan sejak itu, hentian rehat tersebut tidak digunakan lagi pada waktu malam. Sebab 2 beranak ini akan terus mengganggu orang kata pengunjung-pengunjung RNR ni. Hati-hatilah ketika melalui Lebuh Raya Utara Selatan. Jangan sampai tersilap langkah di hentian rehat tersebut. Sekarang, hentian rehat tersebut macam dah tak wujud lagi.
Ada sesetengah orang yang tahu kisah hentian rehat tersebut akan singgah pandangan saja dan nampaklah sisa tapak yang sudah lama ditolak. Ada yang tidak biasa akan nampaklah kelibat dua beranak tersebut menunggu pelanggan dekat tempat mereka berniaga dan selalunya masa hujan renyai-renyai. Banyak jugalah kemalangan yang berlaku di kawasan berhampiran dengan R&R situ. Cerita ini saya persembahkan pada anda semua pendengar-pendengar KSM. Bukanlah bertujuan untuk menakutkan sesiapa. Cuma kita semua masing-masing kena ingat dan berwaspada. Terutama tahu menghormati tempat orang dan hak orang lain. Di hentian rehat ini, kalian akan perasan ada sehelai baju lama warna biru yang sudah lusuh dan buruk terselit di satu dahan pokok. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah seram daripada lebuh raya sepanjang Malaysia ni kan. Ulama kata, di antara tanda besar kematian kita, bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata kita mula kita nampak dah. Melekat-melekat mula turun. Ni masa yang paling nampak yang kita ni akan mati. Yang kita semakin jelas, kita tengok melekat-melekat mula turun. Hijab mata sekarang ni, kita nampak sekitar kita sekarang saja. Tapi bila hijab mata kita ni mula dibuka. Dia ada 2-3 orang yang hijab mata dibuka. Allah bukakan. Bila? Yang pertama, bila menjadi bayi. Bayi, Allah buka hijab mata. Sampai dia akil balik, Allah mula tutup hijab mata. Siapa lagi? Orang yang dia dalam keadaan sakit sangat. Bila kita ni lampau sakit, hijab mata kita ni nampak. Kalau ada orang dakwa, dia nampak jin 2 ekor, 3 ekor kat belakang orang. Misal contoh. Dia kata, saya nampak belakang kamu ada 27 ekor jin, disebut demikian. Dia salah seekor daripada 27 tersebut. Kerana tak ada orang boleh nampak jin. Kalau ada dia dakwa dia nampak, tanda dia sedang sakit. Tanda dia sakit. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Allah sebut dalam Quran. Jin ni dia nampak kamu, kamu tak nampak mereka. Allah sebut dalam Quran. Kalau ada orang kata, saya nampak ustaz, saya nampak. Maknanya dia ni dalam keadaan yang dia sakit ataupun diberi anugerah khusus, mesti orang yang soleh betul pada diri dia. Orang yang alim sungguh dalam hidup dia. Kalau dia tak alim, jangan percaya. Kalau dia tak soleh, jangan percaya. Kerana dia sedang diseliputi dengan kesakitan dalam diri dia. Yang ketiga siapa? Yang Allah buka hijab mata. Orang yang dekat nak mati. Orang yang dekat nak mati ni, bila kita nak meninggal dunia, hijab mata mula dibuka. Satu kadang-kadang kan, kita jumpa dengan ayah kita, mak kita yang uzur dah tua-tua. Dia sebut, kenapa dalam rumah kamu ni ada kelibat-kelibat putih-putih, dia sebut. Kadang-kadang dia jawab salam. Waalaikumsalam dia jawab. Dia jawab waalaikumsalam. Kita kata jawab siapa yang bagi salam? Tu ada budak-budak yang bagi salam kat luar tersebut. Budak-budak yang bagi salam kat luar tersebut. Dia kata, pergi buka pintu pergi dia sebut. Tak. Dia bukan dalam keadaan budak-budak tu. Dia nampak malaikat-malaikat mula turun. Masa dia semakin hampir untuk menghadap di hadapan Allah. Kita pula jangan salah anggap pula. Bila mak kita, ayah kita sebut, nampak kelibat-kelibat putih-putih dalam rumah, kita kata, mak saya ni membela ke disebut? Ada hantu raya ke yang dia jaga? Tak, bukan. Jangan salah anggap. Ni saat nak dibuka hijab mata. Hijab mata kita pun sama. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara benda yang paling utama yang kita nampak, hijab mata kita mula dibuka. Bila hijab mata mula dibuka, malaikat mula datang. Malaikat mula datang dekat dengan diri kita. Malaikat mula bagi salam. Assalamualaikum, wahai anak Adam. Kalau bagi salam tu, tanda kita ni orang betul-betul mukmin. Kalau ada malaikat bagi salam, Assalamualaikum, tanda kita ni ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada salam bagi orang yang munafik dan orang buat maksiat pada Allah. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai.
Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, semoga terhibur.